Baik, Alhamdulillah Huda. Tadi kita saksikan Cintai Masjidku membawakan lokasi kita ke Masjid Kampung Salam Bigar merupakan episod kedua bersama dengan Pengiran Hasrul merupakan penerbitnya dan juga rakan penyampai kita Nur Afifah ya. Ya, Alhamdulillah menambahkan lagi pengetahuan kita Mahira. Betul. Dan sekarang ini kita sudah memasuki untuk segmen seterusnya iaitu segmen artisan ini yang kita berikan di awal tadi berkenaan dengan teknik ukuran badan lelaki dan asas membuat pola baju. Dan bersama dengan kita di sebelah Is pada pagi ini bersama dengan Awang Aisamuddin Akram bin Kahan. Beliau merupakan lepasan pelatih kursus kemahiran asas rekaan fashion teknologi sesi 2021. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah, Sihat? sihat. Selamat menunaikan ibadah puasa. Selamat menunaikan puasa. Ini biasanya senang dipanggil namanya apa? Akram lah. Akram. Akram, Okey, baik. Akram. Baiklah. Jadi untuk menerusi topik kita ataupun tajuk kita berkenaan dengan teknik ukuran badan lelaki dan asas membuat pola baju. Inilah sebabnya kita di sini kerana kita ingin mengetahui lebih lanjut lagi berkenaan dengan tajuk kita pada kali ini. Jadi mungkin Akram dapat mengongsikan kepada penonton kita apa sebenarnya yang dapat dikongsikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini saya akan menerangkan teknik asas mengukur untuk lelaki lah. Jadi dalam proses pembuatan pakaian, terlebih dulu kita hendaklah mengambil ukuran untuk seseorang untuk membuat pakaian itulah supaya dia akan lebih selesa dan sesuai mengikut ukuran badan individu itulah. Jadi setiap orang dikurniakan sosok bentuk tubuh yang berbeza lah di antara satu sama lain. Jadi hendaklah mengambil ukuran mengikut individu tersebutlah. Jadi antara ukuran yang diambil untuk membuat baju adalah keliling leher, keliling dada, keliling pinggang, keliling punggung, panjang baju itu, lubang lengan, panjang lengan dan pembukaan tangan lah. Jadi pada mulanya kita hendaklah mengukur ketinggian panjang bahu panjang seorang itulah. Jadi seperti potong ini kita mula dari bahu hingga mengikut kesesuaian seseorang itulah. Sebab ada orang mahukan dia punya baju itu baju kemeja yang panjang, ada yang pendek, sederhana. Jadi mengikut kesesuaian lah. Jadi selepas mengukur panjang, kita ukur bahu. Lebar bahu kita ukur dari leher hingga ke hujung bahu ya. Kebiasaannya untuk lelaki kita lebihkan sedikit dari ukuran asal bahunya kerana lelaki imagekan dengan bentuk yang sasa ya. Jadi mau mempunyai bahu yang lebar. Jadi hendaklah lebihkanlah dari bentuk ukuran asal bahu. Kemudian panjang tangannya mungkin boleh dicontohkan kepada saya. Jadi ukuran daripada bahu kita mulakan dari hujung bahu ya. Hingga ke pangkal tangan ya. Mengikut kemahuan masing-masing. Jadi lingkaran tangannya pula di ujung macam mana? Lingkaran kita dari kita punya pergelangan tangan lah. Kita saksikan pada masa ini. Jadi kalau saya mau body fit ataupun slim cut. Biasanya kalau slim cut ikut ukuran asal kita punya pergelangan tangan dan kemudian kita lebihkan sebanyak 3 inci untuk sukatan. Dilebihkan? Ya, dilebihkan. Dia boleh dilebihkan di antara 3, 4, 5 mengikut potongan yang kita mahukan lah. Macam slim fit
kita gunakan 3 inci. Kalau mau lebar sedikit boleh tambah 4 inci, 5 inci. Alhamdulillah. Jadi kita telah mengetahui sedikit ya berkenaan dengan cara asas, tunjuk cara berkenaan dengan cara mengukur ya, teknik-teknik mengukur pakaian dan sebagainya. Jadi mungkin boleh tahu Joa ni sejak bila mulanya minat ni dalam membuat jahitan ni? Mula minatnya sejak saya gemar melihat gambar, fashion, design dari social media, dari cerita buku-buku majalah lah. Jadi adanya sifat ingin tahu macam mana proses pembuatan baju itu dan ingin mahu membuat rekan sendirilah. Jadi dari situlah mulanya saya ingin mencaburi bidang jahitan dan rekan fashion lah. Jadi dapat kita saksikan dalam skrin TV ini, mungkin Akram dapat menjelaskan ini sedang apa ni, proses apa ni sebetulnya? Ini pembuatan baju. Ini belahan baju yang dari sebelah siring ya, yang samping ya, di bahagian samping di sini ya, di bahagian tepi, di tepi badan. Okey. Jadi mungkin dapat dijelaskan juga ya Akram mengenai dengan kertas di belakang itu yang putih itu sebenarnya apa fungsinya tu? Ini kita namakan pola. Jadi Auda dapat saksikan sebentar ya. Okey. Baik. Ini biasanya dilukis ya, dilukis dulu, dibentuk di kertas ya. Ini untuk bahagian di ini adalah pola asas bahagian lelaki di bahagian hadapan dan belakang. Ya. Hadapan? Hadapan, ini belakang. Ini adalah dinamakan pola. Ini pola adalah potongan yang dibuat daripada kertas, merupakan prototipe lah sebelum membuat baju. Setelah mengukur badan customer itu seseorang itu. Pola ini tujuannya dibuat untuk memudahkan proses pembuatan pakaian. Dia juga boleh untuk menjimatkan kain lah, agar tidak membazir kain. Supaya tidak salah disukat ya. Jadi baik dalam membentuk ataupun membuat pola ini ya, Akram ya, ini memerlukan satu kepakaran atau kemahiran yang sangat teliti mahirah ya. Jadi di mana sebetulnya mendalami cara membuat menyukat untuk lebih sempurna? Kita hendaklah menggunakan alat-alat yang tertentulah untuk membuat pola. Kertas yang besar sedikitlah sebab ini mengikut kepanjangan dan kelebaran seseorang lah, sebab kalau kertas itu kecil tidak akan mencukupilah. Kita boleh. Ya betul, alhamdulillah. Jadi kita ada tadi memaparkan gambar-gambar. Kita ada lagi sebenarnya gambar-gambar yang mungkin kita dapat saksikan dan kita difahamkan Akram sendiri mempunyai asas menjahit sebelum mengikuti kursus. Kalau tadi di mana tu yang kita dapat saksikan melalui gambar? Itu di Pusat Pembangunan Belia. Di Pusat Pembangunan Belia. Jadi kalau sebelum ini memang ada mempunyai latar belakang? Tidak ada. Tidak ada latar belakang. Setelah memasuki Pusat Pembangunan Belia baru ada kemahiran sudah mengetahui teknik-tekniknya. Kita ada gambarnya lagi ni yang akan kita kongsikan. Mungkin Akram sendiri boleh menerangkan kepada kita dan juga penonton kita ni berkenaan dengan latihan asas yang telah pun dikongsikan di Pusat Pembangunan Belia ni. Okey, jadi kita saksikan sekarang. Jadi ini sewaktu di Pusat Pembangunan Belia. Itu adalah pola setelah dipotong dan diletakkan di atas kain untuk menyusunlah supaya tidak membazir kain. Setelah diberi allowance adalah lebihan kain untuk dijahitlah tanpa menjejaskan ukuran asal lah. Jadi setelah ditambah allowance daripada pola tersebut, proses pemotongan kain lah dimulakanlah ya. Jadi mengikuti kursusan ini dalam lebih kurang berapa lama ni? Berapa tahun sudah mengikuti kursus dalam kursus yang saya ikuti adalah kursus kemahiran asas rekan fashion selama 1 tahun lah, 9 bulan.
pembelajaran dan 3 bulan penempatan kerja. Jadi masa ni kedudukan Akram sendiri macam mana? Sudah bekerja ataupun macam mana? Ataupun masa ni bekerja di mana? Masa ni ada menguruskan satu kedai jahit lah. Sendiri punya ataupun macam mana? Sendiri punya. Sendiri punya? Sendiri punya. Mempunyai kedai jahit sendiri ni. Wah, jadi ini Mahira kebetulan kita ni kan menyambut Hari Raya kan? Kan biasanya kalau Hari Raya menjelang tiba, banyak yang menempah baju Melayu ataupun baju cara Melayu. Jadi Akram sendiri macam mana? Ada juga? Ada terkecuali menerima tempahan? Alhamdulillah sambutan menerima tempahan sangat memberangsangkan memuaskan lah. Oh, ada sudah. Okey. Jadi setakat ini macam mana ni Akram? Apa saja baju-baju yang sudah pun dibuat? Baju yang dibuat masa ni adalah baju tradisional kita ni lah, cara Melayu, baju kurung. Okey. Baju kurung juga? Ya, baju kurung juga. Membuat juga? Ya, selain daripada tu, apa lagi? Mungkin ada juga orang membuat tempahan seluar, kemeja. baju kemeja, kurta, jubah. Baik, kalau baju cara Melayu kan kita ni di Brunei ni biasanya menggunakan cekak musa tu kan. Dan ada yang mungkin menggunakan fashion teluk belanga juga. Jadi mana yang lebih mudah kalau dibandingkan kalau cekak musa ataupun teluk belanga? Macam mana? Proses pembuatannya dua-dua agak mudah, tapi ada juga kesukaran masing-masing. Kesukaran lah. Tapi yang cekak musa memerlukan satu pengeras, iaitu bakrom. Dan kalau teluk belanga tidak memerlukan pengeras lah, hanya lapisan untuk membuat bentuk leher, bahagian leher. Okey. Ya, jadi kita ni pun kita ada satu gambar lagi, beberapa gambar yang kita kongsikan, mungkin dapat dikongsikan bersama dengan penonton kita ni Akram. Apa ni? Mungkin dapat ini adalah proses pembuatan lubang butang ataupun untuk cara Melayu sitat lah. Dia menggunakan mesin khas yang ada fungsi untuk pembuatan lubang butang lah. Ini mesin untuk apa ni? Menggunakan mesin apa tu? Menggunakan jet siring lah apa? Bukan. Ini mesin domestik untuk fungsinya fungsi boleh bermacam-macam fungsi lah, boleh proses membuat butang, memasang butang, lubang butang, jet siring boleh. Okey. Yang kalau yang ini apa ni? Ini pembuatan seluar. Seluar. Ini menggunakan mesin heavy duty lah. Yang selalu dipakai di kedai-kedai jahit. Jadi maksudnya Akram selain daripada membuat baju cara Melayu macam Akram sendiri ada membuat seluar untuk laki-laki lah, seluar untuk casual. Ada. Seluar bekerja, seluar potong, seluar macam yang Akram gunakan ataupun saya sendiri gunakan. Ada ya? Ada. Sudah banyak je membuat tempahan? Ada juga lah menerima tempahan untuk orang memakai lah. Kadang-kadang diorang pakai seluar potong dengan memakai kurta untuk raya lah, selain sebagai alternatif dari cara Melayu lah. Kan masa ni Mahira yang menjadi trending tahun 2024 ni sinjang ataupun samping sekarang ni yang mudah tu. Ada buat tak? Instant sinjang saya ada membuat. Ada tempahan. Wah. Masya-Allah. Jadi seperti itulah. Jadi kalau kata penerbit kan menempah masih sempat lagi ni. Dah sempat mungkin raya tahun depan saja. Dah sampai seminggu lagi macam mana tu juga kan. Betul. Maunya persiapan lebih awal. Betul. Setahun sebelum raya. Setahun lah. Jadi tadi ada telah pun dinyatakan tadi mengongsikan ada syarikat yang dimiliki oleh Akram sendiri. Jadi mungkin ada bukan saja Akram sendiri, mungkin ada pekerja-pekerja lain yang turut sama. Saya ada pekerja-pekerja untuk turut membantulah. Siapa tu? Rakan-rakan di PPB? Tidak ada pekerja yang diambil lah. Pekerja asing? Ya. Okey. Okey, berapa orang tu kaki tangan? Tiga. Tiga orang ya. Jadi masanya bekerja keras lah ya. Bekerja keras menyiapkan tempahan orang. Alhamdulillah ya. Jadi bermula daripada kursus yang diambil di Pusat Pemuda. Jadi ini bermakna Akram belum ada mempunyai latar belakang sebagai mengikuti teknik-teknik jahitan ini. Macam mana boleh
timbul idea ni sebenarnya? Tiba-tiba berminat untuk menyertai mengikuti kursus itu sebab saya ingin mereka rekaan saya sendirilah. Jadi dari situlah saya timbul untuk mengikuti kursus ini dan menceburi bidang jahitan inilah. Dan masa ini membuka kedai untuk membuat pekerjaan lah. Dan memberi peluang pekerjaan untuk siapa yang mau ikut bekerja. Kalau ada anak-anak tempatan yang berminat. Jadi baik, kalau untuk baju cara Melayu sendiri, untuk hari raya ini biasanya sehari boleh dapat menyiapkan berapa pasang tu? Jika pembagian kerja itu banyak, boleh siap dalam 4 pasang sehari lah. 4 pasang dengan berapa kaki tangan pekerja termasuk Akram sendiri 3 orang, 4 orang? Ya. Seorang adalah proses pemotongan, seorang jahitan, semua. Kemudian siapa yang akan mengambil ukuran baju? Akram sendiri? Saya sendiri. Yang akan mengambil menyukat badan ya? Saya sendiri kalau saya tidak ada pekerja kaki tangan saya. Pun pandai ya? Dorang pun boleh. Dorang ada pengalaman jahitan juga lah. Ya, jadi ini pun tinggal beberapa hari saja lagi kita akan menyambut bulan Syawal. Jadi setakat tadi tempahan bagaimana? Adakah ianya banyak ataupun macam mana? Banyak, tapi alhamdulillah hampir kesemuanya siap dibuat lah, dijahit. Jadi biasanya kalau mereka yang membuat tempahan ini lebih kurang tempoh masa yang diberikan berapa lama tu? 4 ke 5 hari lah. Untuk satu baju? Untuk satu customer mengikut berapa jumlah. Berapa helai, berapa pasang ya? Okey. Jadi untuk masa perancangan yang akan datang, apalagi selain daripada baju cara Melayu, baju kemeja ataupun seluar casual ni, apalagi yang akan dibuat? Rancangan yang pada masa hadapan lah yang saya rancang adalah untuk mungkin langsir ke atau apa? Tidaklah, lebih fokus kepada pakaian lah. Baju mungkin pembuatan blazer. Baju pengantin macam mana? Baju pengantin belum lagi lah. Belum. Tapi masih dalam untuk perancangan akan mungkin datang lah, insyaAllah. Ada juga yang ingin bertanyakan ni juga ni Akram. Kan tadi ada memaklumkan yang mana selain daripada baju lelaki ya, ada juga pembuat baju kurung. Ada pembuatan manik John ya? Manik tidak. Belum lagi adalah. Hanya pembuatan baju kurung sajalah. Jadi jahitan lah, lebih fokus kepada jahitan sahaja. Sulam-sulaman itu belum lagi. Belum lagi. Mungkin dalam perancangan lah ya akan datang. Alhamdulillah. Okey. Baik. Jadi kalau macam menyentuh mengenai dengan baju kemeja sekarang ni, perbezaan baju lengan pendek dengan baju lengan panjang sekarang ni yang menjadi modalnya pada patung tersebut, macam kesukarannya macam mana tu? Mungkin dapat diceritakan sedikit, dijelaskan. Perbezaannya adalah lengan panjang. Kalau baju kemeja dia ada manset dan cufflink ya, dan itu adalah satu lagi teknik tambahan lah untuk mesti dibuat. Kalau lengan pendek dia tidak ada, dia hanya simple saja. Kalau lengan panjang menggunakan butang dan sebagainya, ya. Ada tambahan dalam cara pembuatan lah. Ya, jadi selain daripada kemahiran teknik menjahit, memang barangkali kan masa ni sudah pun ada menerima tempahan daripada orang awam ya. Jadi barangkali ada pernah mengalami juga mungkin ada pelanggan yang ada permintaan untuk rekaan peribadi. Jadi macam mana kalau dari Akram sendiri, macam mana ada menerima jual rekaan daripada pelanggan? Bermacam-macam. Saya menerima pelbagai rekaan fashion lah. Ada yang mau jenis poket yang berbeza, collar yang berbeza, ada tambahan detail lah, macam ada yang mau lipatan di belakang, ada yang mau design yang macam coat. Tapi ada baju cara Melayu yang bentuk kelawar. Belum lagi ada. Baik, kalau Akram sendiri ya, belajar di pusat pembangunan belia, selain daripada menjahit, mengukur pakaian di badan seseorang ya, apakah Akram berkebolehan juga dalam mereka fashion
dalam melukis. Ada. Salah boleh, satu design. boleh. Sebab salah satu modul yang dipelajari di Pusat Pembangunan Belia adalah proses sketching ya. Jadi sketching cara membuat figure orang dan membuat rekan fashion menggunakan pensel, pen. Ada juga salah satu modulnya mempelajari graphic design menggunakan komputer, membentuk cara membentuk corak-corak yang boleh di print ke baju lah. Dan kita difahamkan juga ya, baju dan seluar yang dikenakan oleh Akram sendiri adalah buatan daripada buatan hasil tangan sendirilah. Ya. Dan kalau tadi bercakap mengenai dengan syarikat yang dimiliki oleh Akram, bila sebetulnya ini ditubuhkan syarikat Akram? Dari tahun lepas, bulan Julai sudahlah. Tahun lepas? Tahun 2023, bulan Julai. Julai, Ogos, lebih kurang. Ya. Baik Akram, apakah pernah berlaku macam sekiranya tadi sudah membuat ukuran terlebih awal ya pada badan seseorang, kemudian berlakulah macam penambahan berat badan ataupun salah dia ukuran tersebut. Jadi macam mana, pernah anda mengalami saat-saat macam itu untuk diubah suai? Ada mungkin juga kesalahan panjang bahagian lengan macam mana? Kalau baju itu terlalu panjang, kita boleh saja memendekkannya. Tetapi kalau hendak memanjang dia pendek, hendak memanjangkan kembali, itu yang anda dapatlah. Mesti dibuat dari awal, buat baru. Menggunakan kain baru lagi lah tu. Okey. Jadi mungkin Akram sebagai bekas seorang penuntut ataupun pelajar di Pusat Pembangunan Belia, untuk generasi ataupun para belia, adik-adik Ketani yang berhajat untuk mengikuti jejak langkah Akram sendiri ya, membuka syarikat sendiri ataupun lebih kepada memiliki sebagai orang profesi sebagai tukang jahit yang profesional ini. Apa kata-kata semangat untuk mereka? Untuk yang berminat mengambil jurusan kursus kemahiran rekan fashion ya, yang minat fashion, yang ingin belajar cara memenjahit, bolehlah mengikuti kursus yang saya pernah mengikutilah. Sebab ini adalah kemahiran yang dikatakan sepanjang hayat ya. Kita akan mengetahuinya sepanjang hidup kita, jadi akan mendapat manfaatlah. Betul. Dan juga boleh dijadikan hasil pendapatan. Betul. Jadi menjana pendapatannya. Jadi pilihan tepat adalah untuk belajar mahiraya di Pusat Pembangunan Belia tersebut. Jadi kemudian kalau tadi kan melangkah lebih jauh lagi, boleh tadi belajar ke luar negara untuk menyorong, mendalami, menambah ilmu lagi kan. Kena lain tempat, lain caranya. Jadi untuk memulakan langkah, kenapa tidak untuk belajar oleh pihak kerajaan telah sediakan kemudahan untuk Ketani lah. Alhamdulillah. Jadi di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Jadi siapa sebetulnya yang menjadi tulang belakang yang selama ini mungkin mendorong mungkin keluarga yang mengambil peranan yang besar adalah ibu bapa saya lah, terutama ayah saya yang introduce memperkenalkan kursus ini pada saya. Jadi di sanalah saya pun cuba untuk memberanikan diri, kerana secara amnya kursus jahitan ini adalah untuk wanita saja. Jadi sebenarnya ia adalah untuk kaum lelaki juga. Kalau saya mula belajar boleh tak? Boleh. Belum lagi terlambat lagi. InsyaAllah. Belum terlambat lagi. Usia bukan penghalang ya. Betul. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita Mahira sekali lagi, iaitu bersama dengan Aisamuddin Akram bin Khan, merupakan lepasan pelatih kursus kemahiran asas rekaan fashion teknologi sesi 2021.
Dan kita dah tahu Mahira, mungkin Akram nanti insya-Allah yang akan menjadi tenaga pengajarnya nanti insya-Allah bagi generasi yang akan datang, siapa tahu kan. Ya, jadi kita akan mudah-mudahan kejayaan akan mengiringi Akram ya untuk akan datang dan seterusnya, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, demikian tadi kita mengikuti ya dalam segmen Artisan. Kita telah mengetahui sedikit sebanyak berkenaan dengan teknik ukuran badan lelaki dan asas membuat pola baju, dan berkenalan sedikit ya berkongsi pengalaman bersama dengan Akram sebentar tadi. Betul sekali, yang merupakan Mahira. seorang lepasan pelatih kursus kemahiran asas rekaan fashion teknologi sesi 2021, dan beliau merupakan salah seorang mantan pelajar daripada pusat pembangunan belia. Siapa sangka bermula daripada kursus tersebut akhirnya berjinak-jinak untuk menjalankan perniagaan sendiri, dan apa yang paling membanggakan beliau sudah mempunyai syarikat milik sendiri. Alhamdulillah. Saya sebetulnya cukup berbangga sekali dengan Akram ya. Tahniah kita ucapkan ya Akram ya. Moga terus maju jaya dan insya-Allah